gaya atap bumbung limas. Okey, apa itu bumbung panjang? Okey, bumbung panjang ni lebih mudah yang mempunyai satu perabung yang mempunyai membentuk bukaan segitiga di kedua-dua hujung yang membenarkan pemasangan penutup tebal layar. Maksudnya perabung ni akan memudahkan pengaliran hujan sekiranya berlaku hujan dan memudahkan pengaliran udara dan tidak memanaskan kawasan dalam rumah itu sendiri sebenarnya. Okey. Bumbung 5 pula ialah jenis yang ada 5 perabung atau 4 perabung seperti piramid untuk struktur ringkas. Contohnya yang ada pada pondok-pondok wakaf. Ia ditambah struktur segitiga di atas, lalu dipanggil limas. Kalau zaman dahulu, kenapa dipanggil bumbung limas? Dari 5 emas kerana pada zaman dahulu hanya rumah orang berada sahaja atau pembesar yang berbumbung limas. Yang lain-lain berbumbung biasa atau bumbung panjang. Jadi dari segi gambaran dan orang luar yang melihat rumah yang berbumbung limas ni adalah kepunyaan rumah orang-orang yang berada ataupun berpengaruh pada zaman dahulu. Okey, jelas pada gambar yang dipaparkan agak nampak rumah berbumbung limas ni lebih mewah, lebih cantik berbanding rumah bumbung panjang. Okey, seterusnya ruang anjung. Apa yang ada pada ruang anjung ni sebenarnya? Apa kegunaan ruang anjung atau serambi? Okey, ruang anjung ni adalah tempat berehat, biasanya tempat berehat dan berbincang bagi kaum lelaki. Ia juga dikenali sebagai serambi. Kegunaan anjung di hadapan rumah sebagai tempat untuk menyambut kedatangan tetamu dan halaman ruang tamu yang dikhususkan untuk melayan para tetamu. Kerana pada ruang serambi ni tidak kalau dalam rumah Melayu tradisional memang tidak ada dinding pada bahagian serambi. Jadi ianya memudahkan kawasan tersebut lebih nyaman, lebih sejuk bila tuan rumah menyambut kedatangan tetamu. Okey. Halaman rumah masyarakat Melayu juga lazimnya memiliki ruang di salah satu bahagian sisi rumah sebagai tempat berkumpul untuk melakukan aktiviti seperti majlis kenduri dan bermesyuarat. Okey. Ini contoh bagaimana ruang anjung, yang mana ruang anjung ini tidak ada dinding di sebelah depan, belakang dan tepi, tidak ada dinding. Jadi tempat ni khas untuk menerima tetamu dan tempat untuk berehat pada waktu petang, berbual bersama ahli keluarga dan sebagainya. Okey. Seterusnya ruang ibu. Okey. Ruang ibu ni adalah rumah ibu adalah ruang paling utama dalam rumah Melayu tradisional. Kenapa ia digelar rumah ibu? Ia digelar rumah ibu sempena menghormati peranan ibu sebagai pengurus rumah tangga dan pendiri keluarga. Sesuai dengan nama dan fungsinya, ruang ini memang utama dalam sebuah rumah. Dan ianya merupakan tempat yang paling suci kerana orang Melayu kita dulu menjalankan ibadah solat di tempat di tempat berkenaan. Maksudnya di ruang rumah ibu inilah mereka akan mendirikan solat atau digunakan tempat untuk peraduan, untuk tidur dan sebagainya. Dan ruang ini adalah ruang tertutup dan tidak boleh orang yang sembarangan masuk di kawasan tersebut. Okey, ini kawasan ruang rumah ibu. Ada almari di situ. Okey. Seterusnya ruang dapur. Ini adalah ciri rumah Melayu tradisional yang paling akhir sekali dalam topik ini.
ruang dapur berfungsi sebagai tempat untuk kaum wanita memasak dan tempat khas untuk tetamu perempuan. Apabila adanya kenduri, kendara, biasanya ruang dapur lah menjadi tempat tumpuan tetamu wanita, tetamu perempuan, kerana di situlah mereka akan membantu tuan rumah menyediakan hidangan, menyediakan atau memasak, membasuh pinggan dan sebagainya. Ruang ini juga merupakan tempat khas ahli keluarga menjamu selera sambil duduk bersila. Orang luar tidak akan dibenarkan masuk sesuka hati di ruangan ini. Dan lokasi ruang dapur ini terletak menghadap halaman rumah. Halaman rumah di bahagian belakang. Kerana di bahagian halaman rumah belakang biasanya ada perigi, ada tempat untuk tuan rumah membuat operasi mencuci pinggan mangkuk, mencuci kain dan sebagainya. Okey, ini contoh ruang dapur. Ada almari di situ, ada almari, ada dalam almari itu ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Okey. Kesimpulannya melalui topik perbincangan tentang rumah Melayu tradisional ini. Rumah Melayu tradisional yang mempunyai reka bentuk yang cukup ringkas, mempunyai falsafahnya yang tersendiri. Apa yang dilihat dari mata kasar tidak menggambarkan sebenarnya fikiran pembuat rumah dan pencinta seni bina rumah Melayu tradisi. Kerana mereka mempunyai kebijaksanaan mereka tersendiri dalam melihat dan melakar rumah untuk mereka bentuk rumah yang lebih baik pada mereka. Oleh itu, menjadi tanggungjawab generasi muda dan generasi muda untuk mempelajari ciri asas rumah tradisi agar dapat menyelami fungsi utama sesebuah rumah didirikan bagi memberi ketenangan dan keriangan kepada penghuni dalam rumah tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.